Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, nama saya Siti Najihah binti Anwar. Nombor matrik D201910899290. Okay, jadi insyaAllah kali ini saya akan mengulas satu buku di bawah satu tugas individu, iaitu pengulasan buku. Dan buku yang saya telah pilih ialah kitab Adab Al-Muallimin, pada asalnya yang dikarang oleh Ibnu Sahnun dan dikaji dan dibentangkan semula oleh Dr. Mahmud Abdul Maula pada tahun 1981, dan ianya adalah cetakan yang kedua dan mempunyai 149 muka surat dan dicetak oleh Syarikat Al-Waltaniyah Linashri wa Tawzin. Jadi dalam kitab ini saya bahagikan kepada 4 bahagian, iaitu yang pertama bab 1 berkenaan dengan mukadimah, dan bab kedua berkenaan dengan riwayat hidup Ibnu Sahnun, dan yang ketiga berkenaan dengan bab 3 konsep pendidikan Ibnu Sahnun dan kesimpulan. Kitab Adab Al-Muallimin atau Adab Muta'allimin adalah sebuah kitab buku mengenai pendidikan Islam yang paling tua di dalam dunia Islam. Kitab ini juga pertama kalinya ditahqiq oleh Hasan Usni Abdul Wahab pada tahun 1931. Kitab ini juga tidak pernah dilupakan dalam pengkajian para tokoh pendidikan moden. Ahmad Fuad Al-Ahwani, As'ad Atlas, Abdullah Abdul Daim dan Muhammad Nasir adalah di antara para tokoh pemikir dalam pendidikan Islam yang turut memperkatakan karya tokoh khairawan ini. Dalam mukadimah telah menjelaskan bahawa pendidikan Islam mempunyai sejarah yang panjang seiring dengan kedatangan Islam itu sendiri. Pendidikan Islam pada mulanya berlangsung secara tidak formal, seperti di rumah sahabat, ulama, masjid, tempat-tempat penjualan buku dan sebagainya. Nabi sendiri menjadikan rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam di Mekah sebagai tempat pendidikan. Begitu juga rumah baginda di Mekah dan Madinah. Dalam sejarah awal pendidikan Islam, terdapat sebuah institusi Islam yang dikenali dengan nama Al-Kutab. Menurut Syalabi, Al-Kutab telah ditemui sebelum Islam. Tambahan pula, pendidikan Al-Kutab telah dikenal pasti sejak abad pertama Hijrah di kota-kota Islam. Demikian juga kota Kairawan, Tunis telah ditemui Al-Kutab sejak pertengahan abad pertama Hijrah. Kita tidak mungkin melupakan apalagi meninggalkan gagasan besar Ibnu Sahnun tentang pendidikan Islam. Pemikiran-pemikiran Ibnu Sahnun tentang pendidikan Islam amat sesuai untuk dibincangkan dan diperkatakan kembali berdasarkan beberapa kepentingan berikut. Yang pertama, karya Ibnu Sahnun iaitu Adab Al-Muallimin adalah buku pertama yang dikenal dalam pendidikan Islam dan banyak dikutip oleh para tokoh pendidikan Islam selepasnya, seperti Al-Qabisi yang dijadikan rujukan utama oleh Ahmad Fuad Al-Ahwani dalam bukunya. Yang kedua, pemikiran-pemikiran Ibnu Sahnun dalam kitab tersebut telah menjelaskan berlangsungnya pendidikan Islam di Al-Kutab sama dengan madrasah ibtidaiyah peringkat rendah ketika ini. Berpandukan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ianya bertujuan untuk mempertingkatkan pemikiran anak-anak didik dan mempersiapkan mereka secara beransur-ansur dalam mempelajari ilmu yang lebih tinggi sehingga mencapai penguasaan dan kesempurnaan. Yang ketiga, terdapat pemahaman oleh masyarakat bahawa pendidikan Islam adalah pendidikan yang hanya mementingkan kepada akhirat semata-mata tanpa mementingkan dunia sama sekali. Walau bagaimanapun, Ibnu Sahnun telah berjaya melahirkan gagasan-gagasan besar dalam bidang pendidikan Islam yang masih relevan sehingga hari ini. Pemikiran Ibnu Sahnun tentang pendidikan Islam terhimpun dalam buku pertama beliau, iaitu Kitab Adab Al-Muallimin, iaitu adab para pendidik, yang telah direalisasikan dan dilaksanakannya di Al-Kutab. Ianya bertujuan untuk melahirkan lulusan Al-Kutab yang memahami dan mendalami agama di samping memiliki wawasan yang luas dan menguasai ilmu-ilmu keduniaan dan kemahiran. Pemikiran beliau lebih cenderung kepada at-tarbiyah al-fiqhiyah, iaitu pendidikan yang bercorak fiqh dengan maksud memberikan penekanan kepada ilmu-ilmu agama. Pandangan-pandangan Ibnu Sahnun dalam pendidikan Islam telah diikuti oleh tokoh-tokoh pendidikan Islam yang hidup selepasnya seperti Al-Qabisi, Ibnu Maskawai, Ibnu Khaldun dan lain-lain. Ibnu Sahnun telah memberikan perhatian terhadap pendidikan yang berlangsung di Kutab dengan memberikan beberapa penekanan terhadap unsur-unsur penting dalam dunia persekolahan seperti disiplin anak didik, pengendalian bilik darjah, peranan ketua darjah dan kaedah pengajaran. Sistem pendidikan dalam bentuk sekolah telah wujud di zamannya dan bertebaran di seluruh negeri Maghribi. Cakap tentang pendidikan Islam dan lembaga pendidikan yang ada di Kairawan dan di rantau Maghribi pada kurun ketiga Hijrah ialah munculnya seorang tokoh pendidikan, iaitu Abdullah Muhammad bin Abi Sa'id Sahnun, dan dikenali juga dengan Abdul Salam bin Habib bin Hisna bin Hilal bin Bakar bin Rabi'ah Al-Tunukhi. Muhammad bin Sahnun lebih dikenali dengan Ibnu Sahnun, lahir dari keluarga ilmiah pada tahun 202 Hijrah di kota Ghadat. Ayah Ibnu Sahnun seorang yang sangat alim. Ibnu Sahnun dibesarkan dalam jagaan ayahnya dan dimasukkannya ke dalam Al-Kutab. Guru pertama Ibnu Sahnun adalah ayahnya. Beliau belajar Al-Quran dengannya dan berbahas dengan ayahnya. Dalam usia muda, beliau telah menelaah beberapa buku karangan ayahnya. Terdapat banyak ulama menyanjungi Ibnu Sahnun. Sasya Ibnu Sahnun yang banyak
dipengaruhi oleh kepribadian ayahnya yang merupakan pendidik pertama beliau yang dikenali dengan sifat zuhud, wara', rendah hati di samping menguasai ilmu fiqh dan agama. Ibnu Sahnun juga tidak melupakan bidang penulisan dalam pelbagai ilmu. Beliau seorang yang banyak menulis dan mengarang dalam semua bidang ilmu yang kesemuanya hampir mencecah 200 buku. Walau bagaimanapun, hanya 2 buku karangan Ibnu Sahnun yang sampai ke tangan kita pada hari ini, iaitu buku Ada Al-Mu'allimin dan kitab Ajwibah. Ibnu Sahnun telah membincangkan tentang kurikulum dan kaedah pengajaran. Menurut beliau, kedua perkara ini adalah berbeza. Kurikulum adalah satu istilah yang menjelaskan tentang kuantiti dan kualiti bahan yang diajarkan, manakala kaedah pula menjelaskan tentang cara-cara penyampaian di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Ibnu Sahnun mengklasifikasikan di antara subjek-subjek wajib dan pilihan yang harus diambil oleh seorang pelajar. Di antara kurikulum wajib ialah Al-Quran Al-Karim dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya, hadis Rasulullah SAW dan fiqh. Menurutnya, subjek Al-Quran mesti dipelajari oleh semua pelajar tanpa mengira bidang pengkhususan. Malah disyaratkan untuk menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Anak didik mestilah mengkhatamkan Al-Quran terlebih dahulu. Sementara kurikulum pilihan, Ibnu Sahnun telah menawarkan subjek-subjek yang diperlukan oleh anak didik bagi kehidupan mereka ketika itu. Dalam konteks sekarang, anak didik perlu dibekalkan dengan kemahiran dan keterampilan sesuai dengan bakat yang dimilikinya dan keperluan semasa. Hal ini dimaksudkan agar anak didik tidak hanya menguasai bidang akademik semata-mata, tetapi juga mampu merealisasikannya dalam bentuk amali. Peranan pendidik di Al-Kutab tidak hanya terbatas pada pendidikan dan pengajaran, tetapi sebagai orang tua bagi anak didik. Beliau juga menitikberatkan peranan pendidik sebagai pelaksana utama dalam pendidikan yang kini dikenali sebagai teori pemusatan guru. Para pendidik hendaklah memiliki ilmu yang mendalam, mempunyai hubungan yang baik dengan ibu bapa dan pelajar. Apa yang menariknya, ada di antara teori pemikiran tokoh ini yang melangkaui zamannya sendiri, seperti pengaruh ejen sosialisasi, seperti peranan para ibu bapa yang banyak mempengaruhi perkembangan intelektual anak-anak mereka. Begitu juga dengan kenyataan beliau di dalam kitab berkenaan mengenai prinsip Islam terhadap ilmu, di mana kurikulum yang dibentuk di dalam institusi pendidikan dilihat sebagai sesuatu yang menyeluruh dan tidak berbelah bagi, bersesuaian dengan kehendak pendidikan bersepadu dewasa ini. Untuk mendapatkan impak maksima hasil pengajaran dan pembelajaran lagi, Ibnu Sahnun mencadangkan agar hubungan para ibu bapa dan pendidik adalah diwujudkan. Para pendidik juga semestinya menyedari hakikat manusia yang terdiri daripada unsur jasad dan juga roh, serta para pendidik mempunyai pelbagai peranan di dalam usahanya mendidik para penuntutnya. Pendidik hendaklah bijak mengurus bilik darjah sebagai mekanisme utama dalam memastikan proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Menurut Ibnu Sahnun, peranan pendidik adalah luas dan tidak hanya terhad di dalam bilik darjah. Seorang pendidik seharusnya memberikan perhatiannya terhadap anak didik secara berterusan dan memantau mereka di mana saja, sama ada di rumah maupun di tengah-tengah masyarakat. Inilah satu tanggungjawab yang besar dan harus dipikul oleh seorang pendidik. Selain daripada tanggungjawab mengajar di sekolah, beliau juga menekankan betapa pentingnya peranan guru sebagai contoh teladan role model yang menjadi ikutan anak didik bahkan masyarakat. Ibnu Sahnun juga telah menjelaskan pengertian hukuman dalam dunia pendidikan. Ianya merupakan cara terakhir dilaksanakan yang bertujuan untuk meluruskan dan memperbaiki keadaan anak didik dan bukan membalas dendam terhadap anak didik. Pendidik tidak sewenang-wenangnya menjatuhkan hukuman tanpa rasa kasih sayang. Walau bagaimanapun, segala tindakan yang dilakukan oleh pendidik mestilah bertujuan memotivasikan anak didik untuk belajar bersungguh-sungguh dalam pelajaran. Hasil dari pembacaan saya, jelaslah bahawa di dalam buku ini mengutarakan gagasan-gagasan atau pandangan-pandangan Ibnu Sahnun di dalam pendidikan Islam. Ianya membuka minda para pembaca, khususnya para pendidik, mengenai pendidikan Islam yang dikemukakan oleh Ibnu Sahnun agar dapat dijadikan satu perbandingan antara pemikiran Ibnu Sahnun dan pendidikan Islam dewasa ini, di samping untuk mengetahui aspek-aspek positif yang dapat dilaksanakan di zaman ini. Walau bagaimanapun, kajian-kajian tentang konsep pendidikan Islam dari tokoh-tokoh pendidikan Islam terdahulu yang lain juga perlu dilaksanakan, seperti Al-Qabisi, Al-Zarnuji, Al-Maskawai, Al-Ghazali, Ibnu Khaldun dan tokoh-tokoh pendidikan Islam di rantau Melayu seperti Hamka, Muhammad Nasir, Syekh Daud Patani,
untuk kenali Zakbar dan lain-lain agar ianya akan menjadi lebih sempurna. Dengan demikian, mereka terpanggil dan beriltizam untuk menghasilkan karya-karya yang lebih baik dalam bidang pendidikan. Okay, jadi penilaian saya terhadap buku ini, kitab ini, saya kira buku ini amat baik kerana buku ini menerangkan bagaimana ataupun cara, metod untuk mendidik dari pelbagai aspek, dan terdapat kaedah ataupun metod dan semangat untuk menjadi seorang pendidik yang lebih berwibawa, dan bukan saja menjadi pendidik yang mengajar teori saja, tapi boleh membuatkan suatu perkara itu meresap dalam jiwa pada pelajar. Secara tak langsung pendidikan ataupun pembelajaran yang kita bawakan itu masuk ke dalam jiwa pelajar. Ini boleh dijadikan sebagai bekalan kepada para pelajar tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.